النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini sebagai menyambung perbincangan pelajaran fikih kita, yaitu muka surat 7. Hari ini kita bincangkan perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil dan yang berhadas besar, yaitu 2 baris dari bawah muka surat 7. Bermula dari perkataan Syahdan, barang siapa batal wuduknya, haram atasnya sembahyang fardu atau sunat dan tawaf, demikian juga, dan tawaf demikian juga, dan menanggung mushaf dan menyentuh akan dia, melainkan kanak-kanak bagi kerana mengajinya. Di sini diterangkan hukum orang yang tidak berwudu tak boleh melakukan perkara-perkara yang tersebut ini. Sebab telah dinaskan bahawa untuk mengerjakan perkara-perkara ini wajib bersuci. Tentang sembahyang, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bahawa kalau kita nak bangun mendirikan sembahyang itu, mestilah kita berwudu dengan firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bangun nak mengerjakan sembahyang, hendaklah kamu basuh muka-muka kamu dan basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki kamu. Itulah ayat yang mengenaskan kepada kita bahawa kalau kita bangun nak mendirikan sembahyang, mesti kita berwudu dulu dalam keadaan kita kalau sudah batal wudu atau sudah berhadas. Amat tentang tawaf pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah halla fihi al-kalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf di Kaabah itu adalah sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah Taala mengharuskan orang itu cakap saja dalam masa tawaf. Tapi perbuatan itu dikira macam perbuatan kita sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tentang menyentuh dan menanggung Quran ini telah ditegaskan bahawa janganlah menyentuh Quran itu melainkan orang yang suci. La yamassul Qur'ana illa tahir. Jadi inilah dasarnya. Jadi barang siapa yang tidak ada wudu, sudah batal wudunya, maka haram dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Haram sembahyang fardu bukan saja haram, bukan saja tidak sah sembahyang itu, tetapi berdosa dia sembahyang tu. Kalau setakat dia sembahyang tidak berwudu, tak sah, satu ceritalah. Tapi berdosa, bila kata haram, berdosa dia buat tu, artinya dia menghadap pada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau dia yakin dia bersuci, dia ada kesucian, dia ada wudu, maka bolehlah dia sembahyang. Dan kalau dia syak, sama ada dia ada wudu ke tak ada, itu kita pegang kaedahnya. Di sana ada kaedah. Ini kita boleh pegang untuk bila-bila masa pun. Kalau sekiranya kita keluar dari rumah tadi sudah berwudu, kemudian kita sampai di satu tempat, kita nak sembahyang, datang satu macam rasa di dalam hati kita, kita ragu, aku punya wuduk tu ada lagi ke tidak? Itu masalah. Dia keluar dari rumah tadi sudah yakin berwuduk, tetapi sampai satu tempat dia nak sembahyang, dia syak, aku punya wuduk ada lagi ke tidak? Maka dalam hal yang macam ini, katanya dia pegang pada yang yakin.
Pegang pada yakin, awak yakin tadi masa keluar sudah berwuduk. Sudah. Kemudian macam datang syak ni. Saya khawatir entah saya ada buang air kecil kah, entah ada saya sentuh orang rumah kah, atau entah apakah. Begitulah yang membatalkan wuduk. Tapi yang membatalkan wuduk tu tidak yakin awak. Tidak yakin. Cuma saya rasa, saya kira saya syak lah. Maka kita kata ini syak tidak pakai. Awak yakin mula-mula awak ada wuduk? Memang yakin mula-mula ada wuduk. Maka syak ini tak menjejaslah. Jadi awak dikira ada wuduk. Jadi siapa yang yakin dia sudah berwuduk, kemudian dia syak pada yang membatalkan wuduk itu, sama ada membatalkan tidak, ada buang air kecil tadi ke tidak, ada itu ragu-ragu dia, maka dia dikira berwuduk. Dan dia boleh sembahyang dengan wuduknya yang dia dah yakinkan itu. Sebaliknya, kalau dia kata, saya keluar tadi sudah yakin batal wuduk saya. Tak ada wuduk, saya tak berwuduk. Tapi saya ada tinggal satu tempat tu, saya ada berwuduk ke tidak? Mungkin saya berwuduk, mungkin tidak. Maka kita kata awak tidak berwuduk. Pasal apa? Yang asalnya awak memang tidak berwuduk dan awak yakin mula-mula awak tidak ada wuduk. Saya yakin, saya keluar dari rumah, saya belum berwuduk. Tapi saya nak tinggal ini tempat, saya kira nak berwuduk. Tetapi saya tak tahu. Saya tak ingat berwuduk ke saya tidak ke? Jadi kita kata awak sekarang dalam keadaan tidak suci. Itulah kaedah pegang pada asal namanya. Kalau asal suci, kemudian syak pada batalnya wuduk, maka dikira awak suci. Dan kalau asal tak bersuci, belum berwuduk, kemudian awak syak aku ada ambil wuduk, kata ada, kira tak ada wuduk. Itu kaedah tu kita pegang. Ya? Jadi kalau awak sudah yakin awak berwuduk, bolehlah awak sembahyang. Ya? Dan begitulah juga masalah kalau awak berwuduk tapi awak rasa ada buang angin ke tak ada ke. Ini juga pegang pada hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang maksudnya, kalau kamu terasa ada sesuatu yang keluar tapi kamu tidak yakin ada keluar atau tidak, cuma macam satu macam rasa saja, tidaklah batal wuduk kamu itu, maksud hadis Nabi, sampai kamu terdengar suara atau tercium bau. Jadi kalau tercium bau atau terdengar suaranya, maka sudah tentulah, terdengar bunyinya itu, mana sudah tentulah awak batal wuduk. Kalau tidak batal, dikira awak tetap berwuduk. Ini semuanya untuk menolak was-was dan bisikan-bisikan syaitan nak meragukan kita dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak berwuduk di sini, tidaklah boleh kita sembahyang. Ya, haramlah kita sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Melainkan lagi satu masalah ada, kalau kita termasuk dalam orang yang faqidut tahurain, namanya dalam istilah faqidut tahurain, artinya orang yang tak dapat bersuci dengan kedua-dua macam bersuci. Tak dapat air untuk berwuduk dan tak ada pula tanah untuk tayamum. Misalnya dia dalam penjara atau dalam kapal yang dia takut tak mengambil air dari laut, dan di kapal tak ada air dan tak ada tanah, jadi tak ada air dan tak ada tanah untuk bertayamum, tak ada air untuk berwuduk, maka dia boleh sembahyang kerana menghormatkan waktu, kerana darurat, dan dia qada'lah. Tapi selain daripada itu, kalau dia sembahyang, hukumnya haram. Katalah dia nak berwuduk susah, tapi dia kata tak apalah, saya sembahyang sekarang, nanti kalau saya dapat masa berwuduk, saya sembahyang lagi. Misalnya begitu, perbuatan itu haram, berdosa sembahyang kepada Allah Ta'ala dengan tidak berwuduk, kalau dalam keadaan awak boleh berwuduk. Haram atasnya sembahyang fardu atau sunat. Dan termasuk juga haram atasnya nak buat sujud tilawah, haram. Dia mendengar orang mengaji ada ayat sujud, dia nak sujud, tak boleh. Kerana sujud tilawah itu juga termasuk dalam arti kata sembahyang. Dan tak boleh buat sujud syukur pun. Sebab sujud syukur juga termasuk dalam arti kata sembahyang. Sujud syukur tak boleh dibuat, sujud tilawah tak boleh dibuat, kerana semua masuk dalam bahagian sembahyang. Ya? Dan termasuk juga sembahyang jenazah. Tidak boleh dibuat tanpa wuduk. Walaupun sembahyang jenazah tu tak ada rukuk, tak ada sujud, dia cuma merupakan doa-doa bagi semati, tetapi itu juga memerlukan kepada wuduk. Jadi di sinilah dikatakan wuduk itu senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Artinya kalau orang mukmin itu dalam keadaan selalu ada wuduk, maka apa-apa yang dia nak buat itu senang daripada ibadah-ibadah ini tadi. Dia sudah berwuduk, dia berjalan di satu tempat sampai masa waktu sembahyang, dia pun boleh sembahyang.
dia sudah berwuduk sampai di satu tempat dia nak sembahyang jenazah, boleh sembahyang jenazah. Ini sekarang misalnya kalau masalah-masalah ni di rumah pelik, misalnya masalah sembahyang jenazah ni, ya. Ada banyak orang tu dia tak ada sembahyang, dia datang lawat. Tiba-tiba jenazah nak disembayangkan. Jadi masalah lah bagi dia, jadi tak dapat lah dia nak sembayangkan. Nak pergi ambil air sembayang pula rumah pelik misalnya susah ni, rumah orang ada meninggal tu, ni orang meninggal kan. Ramai orang di situ nak masuk pergi ambil air sembayang, nak apa kita rasa nanti sibuk sajalah. Jadi tak dapat lah kita sembayang. Ini yang dikatakan kita ni tak ada senjata lah. Kalau kita dah sedia air sembahyang, kita senang terus sembahyangkan, ya. Jadi haram sembahyang fardu atau sunat dan tawaf. Haram tawaf dalam keadaan tidak berwudu. Tawaf artinya mengelilingi Kaabah. Sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat, tidak boleh dibuat tanpa air sembahyang. Kecuali dalam satu masalah saja, yaitu masalah sama ada kita bertaklid dengan mazhab Hanafi atau kita berpegang kepada kaul yang kedua dalam mazhab kita, bahawa wuduk kita tidak batal kalau kita bersentuh dengan perempuan. Ini mengikut mazhab Hanafi, kuat ni. Pendapat bersentuh dengan isteri tak batal atau dengan perempuan tak batal ni mengikut mazhab Hanafi, pendapat kuat. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini tidak kuat. Sebab Imam Syafi'i berpegang kepada zahir ayat aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh-sentuh dengan perempuan. Dalam ayat yang membatalkan, yang mewajibkan wuduk itu, Allah Ta'ala menerangkan, atau kamu bersentuh-sentuh dengan perempuan, maka wajiblah kamu mengangkat air sembahyang untuk bersembahyang. Kalau tak ada air sembahyang, kamu bertayamum. Jadi bersentuh-sentuh dengan perempuan di situ menurut pendapat Syafi'i ialah bersentuh kulit. Tapi menurut mazhab Hanafi ialah bersatu, ada susah. Jadi di situ ada khilaf antara ulama mazhab, tetapi kita bermazhab Syafi'i, jadi mengikut mazhab Syafi'i kita batal lah wuduk kita. Jadi masalahnya sekarang ni batal wuduk kita itu dalam mazhab Syafi'i kita ialah kerana kalau sekiranya kita pegang kepada pendapat ini, ada orang mengatakan, oh nanti payahlah kita bila nak tawaf di Kaabah Baitullah tu. Sebab kalau kita bersentuh atau terkena atau apa sama sekali, kita terpaksa keluar pergi ambil sembahyang. Kemudian nak sambung tawaf kita lagi. Kemudian nanti pula kena lagi barangkali. Jadi payah, dan nak ambil sembahyang di sana tu ada satu masalah lagi. Jadi mereka bertanyalah masalah-masalah yang macam ini. Jadi ulama telah memfatwakan boleh sajalah bertaklid dengan mazhab Imam Hanafi. Dengan arti kata kita fahamlah menurut mazhab Hanafi ini tak batal. Dan kita peganglah mazhab Hanafi dalam masalah ini dalam masa kita mengamalkan tawaf itu. Ataupun kalau kita kata, oh kita tidak akan mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun ada kaul yang kedua mengatakan, untuk orang yang menyentuh tidak batal, yang menyentuh batal, dan yang disentuh tidak batal. Itu kaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dan itu tidak muktamad. Yang muktamad itu dua-dua batal. Jadi dalam hal-hal yang macam ini, kita bertaklid dengan mazhab Hanafi, dan ada ulama mengatakan, disyaratkan pula untuk kita bertaklid itu tadi, kita kenalah mengambil air sembahyang mengikut cara Hanafi. Mengambil air sembahyang ikut cara Hanafi ini tidak ada banyak perbezaannya. Hanya kita menyapu kepala kita tidak sedikit saja, tetapi sekurang-kurangnya suku kepala. Ataupun kita lembapkan tangan kita itu semua sekali, satu tapak tangan kita letakkan atas kepala kita. Itu lebih baik lagi. Dalam mazhab Hanafi itu paling kurang, itu maknanya begitulah caranya. Tapi kalau mazhab Syafi'i sikit pun jadilah. Sapu sikit pun jadi. Jadi oleh sebab kita nak bertaklid kepada mazhab Hanafi dalam soal membatalkan wuduk ni, sebahagian ulama mensyaratkan taklah kita berwuduk mengikut cara Hanafi. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan tidak syarat itu. Asal kita tahu amalan yang kita buat itu berdasarkan salah satu mazhab yang kita sudah faham. Mazhab itulah yang membenarkan dalam masalah itu saja. Jadi haram tawaf, ya, berkeliling Kaabah. Jadi dalam masa keliling Kaabah ni yang dimaafkan dalam soal membatalkan wuduk itu hanya menyentuh kulit saja, ya, bersentuh. Tetapi kalau awak buang angin dan sebagainya, ini sudah tidak ada maaf lagi lah. Mestilah awak keluar membaharui wuduk awak itu. Dan demikian juga dan menanggung mazhab. Menanggung mazhab artinya awak angkat mazhab. Mazhab ni maknanya naskah Quran. Naskah Quran. Yang bertulis di dalamnya ayat Quran. Awak bawa. Jadi di sini ada dua. Menanggung mazhab
dan menyentuh mushaf. Menyentuh ni artinya awak tak angkat, tapi tangan awak kena pada ayat Quran. Sama ada awak pegang begitu saja, atau tangan awak letakkan ayat Quran, atau jari awak tunjuk ayat Quran, itu dikira sentuh. Jari itu menunjuk ayat. Menunjuk artinya tunjuk lekat ayat. Kena ayat. Itu dikira menyentuh. Atau menanggung. Menanggung misalnya awak letak Quran dalam koci awak. Atau awak selit ada naskah yang ada tulis Quran di songkok awak atau sebagainya. Atau awak bawa beg, dalamnya ada Quran. Itu semua dikira menanggung Quran. Jadi orang yang nak menanggung Quran atau mengangkat Quran ini mesti suci. Naskah Quran, mushaf. Dan itu juga menyentuh Quran. Kecuali kalau Quran itu bercampur dengan tulisan-tulisan lain, termasuk tafsir Quran. Jadi kalau diangkat naskah Quran yang ada tafsir kelilingnya, sama ada tafsir Jawi ke, Rumi ke, atau tafsir dalam bahasa Arab sekalipun, tapi dia tafsiran, dia tak ada semayang, dia pegang tu tafsir, tak mengapa, dengan syarat tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran. Dan banyak atau sikitnya itu dikira hurufnya. Huruf. Dalam tafsir-tafsir bahasa Arab, kebanyakan tafsir itu jauh lebih luas daripada ayatnya. Panjang lebar keterangannya. Tetapi di sana ada satu tafsir, yang mana tafsir itu paling ringkas. Tafsirul Jalalain namanya. Tafsir itu telah dikira oleh ulama hurufnya itu untuk menentukan ini naskah tafsir yang berisi Al-Quran ini boleh diangkat atau tidak. Dikira cuma lebih 2 huruf. Tafsirnya lebih 2 huruf. Ini kita tengok usahanya ulama-ulama ni. Dia dapati Quran tafsir yang paling ringkas itu lebih 2 huruf. Bila dah lebih 2 huruf, bolehlah diangkat tafsir itu dengan Quran-Qurannya sekali tanpa air sembahyang. Tanpa wudu. Walau macam mana pun ada satu masalah di sini ulama mengatakan, katalah buku tafsir kita yang Indonesia tu, ya, yang di kelilingnya ada tafsiran dan tulisan Rumi, itu kita boleh angkat tanpa wudu, ya. Tetapi kita tak boleh sentuh ayatnya kat dalam. Jadi kalau kita tak ada wudu, kita sentuh ayat yang di dalam tu, misalnya kita tunjuk atau kita pegang ayat tu, tak boleh juga ulama mengatakan. Awak mengangkat tu, angkatlah sebab tulisan yang lain lebih banyak. Tapi awak menyentuh ayat itu dengan telunjuk awak atau dengan apa saja, padahal awak tak ada sembahyang, tak boleh. Ada orang kata, apa dalil yang kita tak boleh sentuh Quran dengan tak ada sembahyang? Sebab ada orang sekarang berpendapat tak payah. Boleh sentuh tanpa air sembahyang. Ya? Tapi mazhab kita tak boleh. Sebab Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran ini melainkan oleh mereka yang suci. Tidak disentuh Al-Quran ini melainkan oleh mereka yang suci. Tidak di situ bermakna jangan. Itu tafsiran kita. Ada panjang lebar pembahasan. Mereka mengatakan ini ayat bukanlah Quran yang ada di sini, tetapi Quran yang ada di Lauh Mahfuz, kata mereka. Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi maksud Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak disentuh melainkan oleh yang suci. Maknanya yang menyentuh Quran itu hanya para malaikat. Mereka itu makhluk suci. Jadi mereka saja yang dapat menyentuh Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini artinya tempat suratan takdir segala perkara yang akan berlaku, yang sudah berlaku dan sebagainya, semua sudah ditakdirkan di sana tertulis. Dan Al-Quran ini juga tercatat di Lauh Mahfuz. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innahu laqur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sesungguhnya inilah Quran yang mulia di Lauh Mahfuz, tercatat di sana. Jadi di Lauh Mahfuz itu memang tercatat. Kata mereka yang menyentuh di sana itu yang suci. Jadi tak timbullah masalah kita ni tak boleh menyentuh Quran yang di bawah ni.
Itu pahaman mereka. Tapi pahaman kita yang dimaksudkan dengan ayat ini juga yang di bawah ini. Yang di Lauh Mahfuz itu tak ada kena-mengena lah dengan kita. Maknanya kita jauh dari Lauh Mahfuz, kita tak dapat sentuh. Jadi itu untuk para malaikat. Tapi kita di sini ada dalil lain pula yang mengatakan kepada kita bahawa tak boleh disentuh Al-Quran melainkan dengan keadaan suci. Sebab sudah sabit riwayat dalam mazhab Syafi'i bahawa Nabi SAW bila mengutus surat ataupun mengantar seorang untuk mengajarkan Quran, mengajarkan hukum-hukum agama di suatu tempat, ya, Nabi berkata kepada orang itu, ketahuilah la yamassul Quran illa tahir. Jangan sentuh Quran melainkan oleh orang yang suci. Jadi hadis itu menguatkan pengertian bahawa kita tak boleh sentuh Quran melainkan dalam keadaan suci, dan itu dalil dalam mazhab Syafi'i. Sentuh tak boleh, angkat tak boleh. Kecuali ada beberapa masalah yang membolehkan kita mengangkat Quran itu. Yang pertama, kalau Quran itu dalam keadaan bahaya. Bahaya itu maksudnya penghinaan. Misalnya Quran sedang dipermain-mainkan oleh budak-budak yang belum tahu membezakan sesuatu. Mereka buka Quran, mereka apa semua sekali kita tengok mereka memainkan, kita boleh angkat Quran itu serta-merta pada saat itu juga walaupun kita tidak berwuduk. Kerana kalau kita nak tunggu kita berwuduk apa semua, lambat tahap dibuat, dikoyakkannya atau dia buang air kecil ke atau apa ke macam-macam. Jadi dalam hal yang macam itu kita tak payah berwuduk, kita boleh angkat itu Quran, kita letakkan di tempat yang selamat, yang lebih baik. Dan begitu jugalah kalau Quran itu di tangan orang kafir, kalau kita boleh ambil, hendaklah kita ambil dengan serta-merta Quran itu daripada tangan orang kafir itu, walaupun kita tidak berwuduk. Jadi itu semua kebenaran, ya, kerana tujuan kita mengangkat Quran dengan berwuduk ialah penghormatan kepada Al-Quran itu. Sebab ini kalamullah. Kitab itu dikira isinya. Dia punya naskah walau macam mana buruk sekalipun, tapi kalau dah isinya mulia, mulialah kitab. Tapi kalau naskahnya paling cantik macam mana pun, tapi kalau isinya tidak ada harga, tidak ada hargalah kitab. Jadi soalnya isi. Jadi Quran ni walau macam mana dicap oleh siapa sekalipun, tulisan macam mana sekalipun, oleh sebab isinya kalamullah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, maka dia tetap mulia. Oleh sebab itu, kita mesti junjung tinggi dan hormat kalamullah. Ini semua syiar-syiar agama kita ni. Quran itu satu daripada syiar agama. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan orang yang menzahirkan, yang menghormati syiar-syiar agama Allah itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya takwa kepada Allah. Tetapi sekarang ni banyaklah orang-orang yang dhaif imannya, kita tak tahulah atau pendapatnya terlalu moden, dia mempermudah saja perkara-perkara yang macam ini. Ya, dia bilang Qurannya apa susah-susah, nak ambil sembahyang, nak apa semua sekali. Ini pun buku macam biasa juga, begitu begini cakap mereka. Itu menunjukkan dalam hati mereka tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dalam hati mereka tidak ada rasa menghormati apa yang dihormatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu daripada syiar. Tetapi di sini bukan pula bermakna kalau ada ulama-ulama besar seperti imam-imam yang besar mengatakan kita sentuh tak payah ambil semayang dan sebagainya, mereka itu tidak menghormati. Tidak. Sebab kita sekarang ini menampakkan sikap. Ada orang dia sikap ambil mudah saja. Jadi sikap ambil mudah ini maknanya dia macam tak ada penghormatan. Tapi ulama-ulama yang dulu kalau menghukum sesuatu masalah berdasarkan hukum, tapi penghormatan mesti ada lagi pada mereka itu. Sebab mereka itu ulama-ulama dan orang yang takwa kepada Allah SWT. Sebab kita banyak juga dengar cakap-cakap yang macam-macam mengatakan ini kita orang ahli sunnah jamaah ni melampau, mengada-ngadakan perkara begitu begini. Mereka katakan padahal ini hukum semuanya bukan kita saja. Beribu-ribu ulama-ulama dari mazhab Syafi'i yang jauh lebih besar dari kita semua menerima hakikat hukum yang diterangkan oleh para ulama ini. Kita junjung tinggi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan Imam Hanafi Maliki Hanbali ini sudah terang sejarah mereka. Mereka merupakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka menerangkan ilmu-ilmu itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu apa yang mereka terangkan, apa yang mereka usahakan kekal sampai hari ini. Kerana keikhlasan mereka itu.
Begitu juga ulama-ulama yang datang kemudian daripada ulama-ulama 4 mazhab, terutama dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama besar seperti Al-Ghazali, An-Nawawi dan sebagainya. Mereka ini semua sudah berkhidmat kepada agama dan mereka menerangkan, tapi oleh sebab mereka itu orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, kekal segala pendapat-pendapat mereka yang baik. Tapi orang-orang yang menerangkan dan membuat hukum-hukum dan sebagainya, kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa semua, tidak kekal, habis begitu saja. Jadi begitulah dalam hukum mazhab Syafi'i kita, tak bolehlah kita menyentuh Quran atau menanggung Quran melainkan dengan ada sembahyang. Kecuali lagi ada masalah lagi, iaitu kalau Quran itu tertulis dalam wang dinar atau wang emas atau apa, ya. Sebab zaman dulu ada kerajaan-kerajaan yang membuat wang emas ditulis dalam Quran itu. Qul huwallahu ahad misalnya. Dalam wang, dinar. Dan wang itu diperedarkan. Dimaafkan itu. Kerana sukar untuk mengambil air sembahyang dalam keadaan selalu, untuk sebab wangnya ada dalam kocek kita selalu misalnya. Jadi kalau kita terus dengan air sembahyang, agak menyukarkan itu. Payah. Jadi dimaafkan. Tulisan Al-Quran yang ada dalam wang boleh diangkat tanpa ambil air sembahyang. Dan juga kalau kita mengangkat barang-barang yang banyak, tapi antara barang-barang kita tu ada naskah Quran. Tak mengapa. Awak niat angkat barang, bukan angkat Quran. Katalah sekarang kita pergi ke kedai, kita beli barang macam-macam, kemudian kita teringat nak beli naskah Quran. Jadi ada setengah orang tak mau cakap beli naskah Quran, hadiah saja. Kerana katanya naskah Quran ini ada berisi ayat Quran, dia tak boleh dijual belikan. Ini ayatullah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan maksud jual beli di situ bukan beli ayat-ayatnya, tetapi beli kertasnya yang di atasnya bertulis ayat itu. Itu tak mengapalah. Kita beli naskah kertas itu. Yang sebenarnya ayat itu memang tak ada tolok bandingnya, tak ada jual belinya, tapi yang dibeli itu upah kertas dan cap dan sebagainya. Jadi kalau dia gunakan perkataan beli pun dibenarkan, kalau dia kata perkataan hadiah itu lebih baik lagi. Jadi katalah dia beli atau dia dapat atau dia ambil Quran itu dengan hadiah. Dia nak bawa balik, dia taruhlah dalam barang-barang yang diangkat itu semua sekali. Ada kain, ada itu, ada dimasukkan naskah Quran kat situ. Bawa baliklah, tak ada untuk pun tak apa. Dan begitu jugalah, kalau sekiranya orang yang menjual kitab-kitab dan menjual naskah Quran, ya, dia kalau ikut hukum asal dia mesti berwuduk lah. Tetapi kalau dia kata ini saya cukup sibuk, kalau setiap orang beli saya nak berwuduk, pangkali wuduk saya batal, nak pulang balik berwuduk apa semua, kita kata pegang kaedah. Kalau terlalu susah jadi senang. Itu kaedah, ada satu kaedah. Terlalu susah jadi senang. Kalau bagi awak dah terlalu sukar, maka jadi senang. Dimaafkanlah bagi awak. Tapi kalau dia kata ini orang beli Quran pun jarang-jarang, sekali-sekali, tak selalu. Tak susah lah ambil air sembahyang. Jadi kita tengok keadaan. Kita yang tidak ada terlibat dalam perkara ini, bila kita nak pegang Quran, mestilah ada air sembahyang. Jadi haruslah pegang Quran atau ayat Quran yang tertulis di dinar, wang emas atau wang perak ataupun wang kertas, ataupun kita angkat barang. Ya? Misalnya kita nak alihkan almari, atau kita nak angkat barang ni. Katalah kat sini ada naskah Quran. Dia tujuan nak angkat benda ini, tempat ni ke satu tempat lain dari sini. Tapi dia kata sini ada Quran. Adakah mesti orang tu mengangkatnya dengan air sembahyang? Kita kata tak payahlah. Pasal apa? Dia bukan tujuan mengangkat Quran. Dia tujuan mengangkat barang ni. Kebetulan dalam barang ni, ada dalam tempat dia ada Quran. Tak mengapa. Dia nak alihkan almari. Ada Quran. Dia angkat sajalah. Tak payah dia sentuh Quran itu dan tidak haram atas dia kerana itu dikira mengangkat barang. Melainkan kanak-kanak bagi kerana mengajinya. Kecuali kanak-kanak yang belajar Al-Quran. Kanak-kanak di sini artinya yang belum baligh, yang belum tahu atau belum biasa menahan wuduk. Budak-budak ni kalau dia rasa nak buang angin, dia buang angin. Rasa dia nak buang air kecil, dia nak buang air kecil. Kan? Ini dia belum balik, dia belum tahu kan hukum itu dan belum lagi
boleh memegangkan hukum dengan kuat. Jadi kalau kita kata bagi dia bila batal wuduk mesti ambil air semayang. Katalah dari mula-mula kita suruh dia ambil semayang. Kau nak pergi mengaji, pergi ambil semayang. Kita suruh dia ambil semayang. Dia pun bawa Quran tu pergi mengaji. Dan mungkin dalam masa dia itu batal wuduknya. Kita tak bolehlah suruh dia berwuduk lagi. Tak payahlah. Bagi dia tak mengapa. Kerana apa? Kerana kalau kita paksa dia berwuduk bila batal, yang pertama menyusahkan dia, yang kedua menjadikan dia bosan, tak nak belajar lagi nanti. Susah bagi dia. Dan ini kita nak menggalakkan dia. Jadi untuk dia, bagi dia untuk mengaji. Tapi dengan syarat dia kanak-kanak yang belum balik. Yang sudah balik mesti ambil wuduk. Sebab hukum sudah berjalan atas dia dan dia orang yang sudah balik, budak yang sudah balik, sudah sepatutnya boleh menjaga wuduknya. Dan begitu juga kita yang sudah dewasa kalau nak mengaji misalnya, nak mengaji menghadap guru lah. Macam budak-budak mengaji. Pun kita mesti berwuduk. Tak boleh tidak berwuduk. Bukan mengajinya, menyentuh Qurannya. Tapi kalau mengajinya tanpa sentuh Quran itu boleh, tidak berwuduk, tak mengapa. Tapi ini sentuh Quran, nak bawa Quran, nak pegang Quran. Tak boleh bagi orang yang dewasa. Cuma bagi kanak-kanak, bagi kerana mengajinya. Dan di sini ditekankan bagi kanak-kanak kerana mengajinya. Tapi kalau bukan mengaji, tak boleh. Oleh sebab itu ada ulama mengatakan haram hukumnya juga. Dan salah kita. Kalau kita tak ada wuduk, tak boleh angkat tu Quran. Kita suruh budak angkat Quran. Katalah sini ada Quran. Kita nak simpan di dalam lemari. Kita tak ada wuduk. Kita tak boleh angkat. Tapi kita panggil tu budak. Mari kau angkat. Tahu dalam lemari. Berdosa kita. Kita kata ni budak-budak belum ada hukum. Tapi yang menyuruhnya kita. Budak-budak boleh pegang Quran kerana mengaji. Ini bukan kerana mengaji. Dan ada pula setengah orang kata tak apa kalau kita sentuh, kita pakai kain. Kita ambil kain ke sapu tangan, kita sentuh. Maknanya kita tak kenal, badan kita tak kenal lah Quran tu. Tetapi ini bukan lagi menyentuh. Ini mengangkat Quran. Walau dengan kain, walau apa sekalipun haram hukumnya. Itu mereka salah faham. Menyentuh dengan mengangkat itu ada dua perkara. Jadi kalau awak tak sentuh pun sekarang awak angkat. Sama juga kalau awak letak Quran dalam kocek ni. Tak kena pun kulit awak. Tapi tak boleh. Hukumnya haram kalau awak tak suci. Jadi tak bolehlah mengangkat Quran dengan bergalah dan sebagainya. Ya? Yang boleh hanya kita mengangkat barang-barang yang ada dalamnya Al-Quran. Amai ini dah terus angkat Quran. Begitu saja. Ya? Dan tidak termasuk dalam arti kata menyentuh Quran. Kalau orang itu menulis Quran. Dia menulis. Katalah dia mengajar. Dia tulis ayat Quran di papan hijau atau papan hitam. Dengan menggunakan kapur. Dia tak sentuh tu ayat. Apakah kita kata tak sentuh? Yang dia sentuh itu kapur. Dan bila sudah habis dia nulis, tangannya dah tak sentuh lagi. Dia berpindah dari satu ayat ke satu. Ayat ke satu perkataan ke satu perkataan. Jadi tak mengapa. Dan tidak mengapa juga kalau awak menunjuk Al-Quran dengan menggunakan lidi atau apa, kira awak tak sentuh. Tak sentuh. Tak angkat dan tidak sentuh. Angkat pun tidak, sentuh pun tidak. Amal yang tadi awak pakai kain, awak angkat tu. Memang tangan awak tak sentuh ayat Quran, tapi awak mengangkat. Jadi begitulah hukum berkenaan dengan ayat Quran. Ini adalah sebagai penghormatan. Ya? Selesai berkenaan dengan perkara yang membatalkan, perkara yang diharamkan atas orang yang tidak berwuduk. Dan haram atas orang yang hadas akbar. Itu, ini orang yang berhadas besar. Segala yang haram atas segala yang berhadas kecil. Ya, atas orang yang berhadas kecil, hadas asghar. Yani ini 4 perkara haram juga atas orang yang berhadas besar. Apa dia? Yaitu sembahyang, tawaf, sentuh Quran, angkat Quran. Ini 4 atas orang yang hadas kecil dan atas orang yang hadas besar juga. Tak boleh. Tapi orang yang berhadas besar ni ditambah lagi.
Apa tambahannya? Yaitu haram membaca Quran. Haram membaca Quran sebagai bacaan ibadah untuk mendapatkan fadilah Al-Quran, bukan sebagai zikir. Jadi kalau awak membaca ayat Quran itu sebagai zikir, walaupun awak dalam hadas besar, dibolehkan. Dalil pengharaman membaca Quran ini, hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang haid dan orang yang junub, yang ini berhadas besar, tak boleh membaca sesuatu pun daripada ayat Al-Quran. Tetapi ada juga pendapat yang disebarkan bahawa tidak ada pengharaman atas semua orang bila-bila pun boleh membaca Al-Quran. Mereka bawa dalil bahawa Nabi SAW tidak pernah renggang dari Al-Quran. Dan sahabat-sahabat Nabi selalu mengamalkan Al-Quran dalam serba-serbi hal mereka. Jadi mereka kata kalau dalam serba-serbi hal mereka tu, maksudnya kalau mereka junub juga mereka ada mengamalkan Al-Quran. Jadi kita kata hadis ini tidaklah membolehkan, tidaklah boleh dikatakan orang yang junub terus boleh baca Quran atau orang haid terus boleh baca Quran. Sebab mereka kata ini orang haid 7 hari, takkan 7 hari mereka ni tak baca Quran. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya mereka itu mengamalkan Al-Quran. Jadi kita kata 7 hari ke 1 hari ke orang junub dan sebagainya, kalau dia junub itu, dia kalau baca Quran pun dia baca dengan niat zikir. Bukan baca Quran sebagai ibadah. Jadi kita akuilah orang yang dalam haid tu 7 hari, ya, dia tak boleh baca Quran. Tetapi kalau dia nak makan, dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ni ayat Quran. Jadi dia takkan dia tak membaca. 7 hari nak makan, nak minum, nak tidur, ini semua ada zikir-zikirnya. Takkanlah terus dia tak berzikir. Bolehlah dia berzikir. Jadi dia makan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh kata awak ni baca Quran tentang awak haid atau junub. Kita kata di sini kita baca sebagai zikir. Bila nak tidur, dia biasa setiap malam nak tidur, baca Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu bil falaq 3 kali, Qul a'udzu bin nas 3 kali, baca apa-apa doa untuk pelindung masa nak tidur. Boleh dia baca. Walau dalam keadaan junub, walau dalam keadaan haid sekalipun, kerana ini diniatkan sebagai zikir. Dan biasa juga dia kalau dalam ada rasa takut dan sebagainya, dia baca ayatul kursi sebagai pelindung. Boleh, ini zikir. Yang tak boleh ni, dia duduk membaca dengan niat membaca Al-Quran, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia junub atau haid, ini haram hukum. Jadi yang dikatakan zikir itu ada ayat-ayatnya lah yang tertentu. Ya, banyak ayat-ayat yang dijadikan zikir dan wirid. Ini bolehlah dibaca ni. Jadi haram membaca Quran sebagai bacaan ibadah dengan tujuan Quran semata-mata. Timbul masalah sedikit, iaitu dalam tahlil. Ya, tahlil. Ini orang perempuan biasa tanya. Kadang-kadang orang perempuan ni menghadiri bacaan tahlil, sedangkan mereka itu dalam keadaan haid. Boleh tak mereka baca ayat-ayat Quran yang ada dalam tahlil? Kita kata tak boleh. Sebab apa? Bila kita baca Al-Quran dalam tahlil, bila kita kata ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, itu tujuan kita membaca Fatihah sebagai ibadah, bukan zikir. Bukan zikir. Dan lepas itu kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul falaq 3 kali, Qul bin nas 3 kali, kemudian kita baca Alif Lam Mim zalikal kitab, kemudian kita baca Amanar Rasul dan sebagainya. Itu semuanya tujuan membaca Quran. Cuma kita tak baca Quran itu secara menyeluruh. Pasal susah ni, tahlil takkan boleh baca banyak-banyak. Kita ambil beberapa ayat, kita baca dengan niat Quran. Bukan zikir lagi. Itu Quran. Kemudian lepas itu baru kita zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Itu boleh kita baca. Itu zikir. La ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, selawat atas Nabi, semua boleh. Tapi ayat-ayat ni tak boleh. Pasal apa? Di sini memang khusus membaca ayat ni, membaca Quran. Sebab kita ni bila baca tahlil,
kita hendakkan pahala tu disampaikan kepada si mati. Dan pahala membaca Quran itu satu daripada pahala. Jadi bila kita baca doa, waqfah itu namanya doa bagi tahlil tadi, kita kata, Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca dari Quran dan zikir. Jadi kita kata kita ada baca Quran, tapi yang kita baca itulah Allah sekali, salat sekali, sunat sekali, amanah rasul wa ilahukum dan sebagainya, itu yang kita nak baca. Jadi maknanya tujuannya membaca Quran. Jadi tak bolehlah orang haid membaca ayat-ayat ini. Tapi kalau dia baca ayatul kursi di lain tempat atau di lain masa dengan niat zikir, misalnya dia nak tidur atau apa, itu lain. Bukan membaca Quran. Tapi dalam tahlilnya khusus memang diniatkan baca Quran. Sebab kita hendakkan pahala baca Quran itu disampaikan. Kerana Nabi pernah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Quran, dapat 10 pahala. Niat membaca dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni apa bezanya membaca Quran dengan niat ibadah, dengan niat zikir, dengan tak ada niat ni? Dia ada beza. Ya. Sekarang saya ni mengajar. Masa saya mengajar, saya kata Allah Ta'ala berfirman begini. Saya bawa itu ayat bukan niat membaca Quran. Saya bawa ayat itu dengan niat menerangkan hukum. Atau saya cara dengan niat menerangkan hukum atau syarahan saya. Jadi itu satu cara pembacaan. Tapi pembacaan yang macam itu pun kalau dalam keadaan uzur tak boleh. Katalah perempuan itu dalam keadaan haid, dia syarah apa semua. Dia tak payah bawa ayat, dia bawa pengertiannya sajalah. Ya? Itu satu pembacaan. Dan ada pembacaan pula dalam pengajaran. Dan ada pembacaan zikir. Macam orang nak tidur malam, nak baring, nampak satu perkara, dia membaca ayat. Wah, ini dia zikir lah. Lindung. Yang membaca kerana ibadah ni, betul-betul dia duduk, dia ambil Quran atau dia hafal, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca ayat-ayat dengan niat baca Quran. Itulah ibadah. Ada orang kata, apa hal dengan peraduan Quran? Ya? Dia masuk beradu Quran, zikir ke, ibadah ke, apa ke? Masuk peraduan saja. Bukan zikir, bukan ibadah. Tapi itu dikira ibadah lah. Sebab kalau baca macam itu, kalau tak ada niat ibadah, rugilah. Dan boleh berdosa lagi. Pasal ini ayat-ayat Allah ni, tujuan kita membaca kerana ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi kita mesti niat ibadah itu. Bila niat ibadah, janganlah ada timbul masalah riak dan sebagainya. Bila riak, ibadah itu rosak. Dan jangan pula ada timbul masalah nakkah hadiah, nak apa semua sekali. Kalau dah nak hadiah, nak apa, dah bukan dah pesonglah dari ibadah. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk tujuan itu, untuk tujuan diamalkan. Jadi di situ mestilah dia berwuduk betul, ya. Dan cukup syarat. Jadi kalau perempuan sudah register nak masuk peraduan Quran, sekali masa 6 malam nak baca, datang uzur, tak boleh baca. Ini dia bilang macam mana nama dah masuk dalam program gitu gini semua sekali. Ya. Jadi sebelum masuk program, awak fikir-kira awak punya jadual waktu. Program bila, final bila, semi final bila, agak-agak kalau kena dalam masa awak uzur, saya tak minta dia masuk. Ya. Kalau tidak nanti kena tukar orang lain. Tak boleh baca. Itulah tentang haram membaca Quran. Dan haram bagi orang yang berhadas besar berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid di sini sama ada duduk atau berdiri. Tidak mengapa lalu. Itu sebab dia gunakan perkataan berhenti di sini. Lalu dengan tidak berhenti boleh. Jadi maksud lalu di situ, awak tinggal di sebelah sini. Ini keadaan di zaman Nabi SAW. Ataupun keadaan sekarang ni, kalau kita tengok di Mekah, di mana-mana, ada orang rumah dia kampung sana. Dia nak pergi kampung sebelah sana. Kalau dia nak jalan jauh ni, dia nak pusing, ini Masjidil Haram, jauh. Dia cross, dia masuk masjid. Ya? Dia keluar pintu sana. Ini ada masalah lalu. Juga, misalnya, Pak Imam tinggal bilik ni.
Dia dengan isteri dia semua sekali. Tapi bila dia nak keluar, dia tak ada jalan lain. Dia mesti keluar ikut jalan depan ni. Keluar pintu depan. Katalah ini masjid. Jadi kalau dia uzur dalam masjid tu, misalnya dia junub atau isteri dia uzur nak keluar. Macam mana nak keluar? Nak melalui masjid. Boleh lah, jangan berhenti lah. Jalan. Terus jalan keluar. Nak mandi ke nak pergi mana ke boleh, tapi jangan berhenti. Berhenti haram. Berhenti maknanya macam duduk. Boleh keluar. Itu maknanya sekali ikut keluar, ada hajat awak, kemudian sekali lagi balik, sudah habis itu. Kenapa dihukumkan berhenti ni boleh? Kerana kadang-kadang masalah, lalu ni boleh, kerana kadang-kadang perlu, mustahak orang tu lalu di masjid. Jadi orang junub boleh lalu di masjid, melintas di masjid. Tak boleh berhenti. Berhenti haram. Kerana ada hadis Nabi melarang. Dan perempuan yang haid atau yang uzur, tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh berhenti dalam masjid, tapi lalu boleh, itu pun dengan syarat tidak mengotorkan masjid. Kalau dikuatiri boleh mengotorkan masjid, maka haram dia lalu. Kalau dia khawatir menitis darah jatuh di masjid, haram hukumnya. Tapi kalau dia kata tidak mungkin ada yang kotor keluar, dia nak lalu saja, boleh lalu. Itulah hukum lalu atau berhenti dalam masjid. Dan yang dikatakan masjidnya apa dia? Iaitu kawasan yang sudah diwakafkan untuk masjid. Dan selagi dia belum diwakafkan, maka dikira surau. Dalam bahasa kita lah surau. Ya. Dalam bahasa Arab pun disebut masjid juga kadang-kadang. Tapi tidak wakaf lah, bukan masjid lah kiranya. Ya. Macam ini bangunan ni. Dikira surau lah. Ya, surau. Sebab mereka tak isytiharkan sebagai masjid. Apa beza surau dengan masjid? Masjid wakaf. Kalau sudah wakaf, tak boleh diubah. Tak boleh dipecah, tak boleh dirombak, tak boleh ditukar, tak boleh apa semua sekali. Pasal ni sudah wakaf. Tapi kalau surau, boleh dirombak. Siapa yang akan merombaknya tu? Orang yang berhak atas surau itu. Misalnya tuan punya rumah tu, katalah orang tu ada satu rumah. Dan dia kata, ini rumah saya wakafkan sebagai masjid. Masjid lah. Tapi kalau dia kata ini rumah saya benarkanlah awak nak gunakan untuk sembahyang ke apa ke, boleh lah. Tetapi kalau saya hendak nanti saya ambil balik, maka itu dikira tidak wakaf, itulah surau. Cuma sekarang ni masalahnya di kalangan kita dalam negeri kita ni kadang ada perbezaan sedikit. Orang buat surau. Dia kata ni bukan masjid, ni surau. Tapi wakaf. Tak ada orang boleh rombak-rombak lagi. Tak ada orang boleh claim lagi. Orang tak boleh kata, ini surau saya punya. Tak ada lagi orang boleh cakap begitu kan. Tapi kalau di tengah-tengah negeri itu, ada surau-surau yang khusus untuk keluarga. Satu masa dia buat surau, satu masa dia tinggal di situ. Atau satu masa dia sewakan atau dia buat macam-macam lah. Tapi katalah macam surau kita. Siapa yang bina? Adakah yang bina orang perseorangan? Satu orang? Saya agak tidaklah. Ya? Ini duit orang ramai atau duit satu orang? Ini orang-orang yang tahu. Ramai. Tanah ni bukan surau punya. Tanah tauke punya lah. Ini orang ramai. Jadi orang ramai ni bina. Ada siapa-siapa yang nak claim, dia kata, ini saya nak balik duit saya yang saya bina surau dulu. Atau dia kata, ini surau sebelah sana saya punya, sebelah sini saya punya. Tak ada lah, ini lagi orang ramai. Cuma, dia tetap sebagai surau sebab tak ada pengisytiharan wakaf. Orang yang bina tu, bina begitu saja. Tapi kalau mereka semua sudah sepakat, mereka kata kita wakafkan ini. Wakafkan. Jadi masjid. Bila dah hukum masjid tu,
Di situ ada i'tikaf, ada tahiyatul masjid, junub tak boleh duduk dalam masjid. Tetapi selagi tak ada hukum masjid, junub boleh duduk, orang haid boleh duduk, tak ada i'tikaf, tak ada tahiyatul masjid. Inilah masalah kita sekarang ni, ya. Ada surau-surau yang kita tak tahu masjid ke surau ke, wakaf ke tak wakaf ke. Amal masjid-masjid yang memang disiarkan sebagai masjid itu sudah terang wakaf lah, ya. Dan masjid lama kita ni yang masjid. Masjid baru ni tanggungjawab wakafnya kepada Majlis Agama Islam lah. Kerana masjid-masjid ni dibina dalam masa sudah ada kuasa tertinggi Islam. Dan mereka yang mengendalikan pembinaan itu semua sekali. Mereka lah, tanggungjawab mereka lah untuk mewakafkan atau tidak mewakafkan. Ya? Jadi, yang tak boleh ni di kawasan masjid, di dalam masjid yang wakaf dan tidak termasuk kawasan masjid. Kawasan masjid itu walaupun dia wakaf tapi bukan wakaf sebagai masjid. Katalah sekarang satu masjid. Dia ada berapa? Ada 50,000 kaki. Tak. Ya. Masjidnya di tengah-tengah. Kawasan dia besar. Wakaf itu untuk masjid. Tetapi bukanlah masjid. Masjid itu bangunan. Itu kawasan masjid. Duduk di situ tidak mengapa. Sebab dikira luar. Walaupun orang tak boleh bikin apa-apa kat situ, maknanya tak ada siapa yang boleh kata ini tanah saya punya ke, nak buat itu, nak buat ini, tak boleh. Ini tanah masjid punya. Cuma dia belum jadi masjid. Bolehlah duduk. Sebab itu dikatakan di luar masjid apa semua, boleh. Tapi dalam masjid tak boleh. Kecuali kalau keseluruhan tanah itu diwakafkan sebagai masjid. Keseluruhan. Inilah masalah yang timbul. Ada orang tanya, macam mana boleh timbul masalah ini bukan masjid, ini masjid, padahal ini tanah semua sudah dikira untuk masjid, sudah wakaf. Ya? Katalah, satu orang ada sebidang tanah, dia wakafkan. Wakaf dengan lafaz. Dia kata tanah saya, dari kawasan ini sampai kawasan ini disebut sempadan ini ikut kaedah sekarang lah, mesti sebut sempadan semua sekali. Atau dia tunjuk, saya wakafkan sebidang tanah saya ini masjid. Wakaf sebagai masjid. Jadi kalau dia dah wakaf macam itu, ulama mengatakan keseluruhan tanah itu jadi masjid. Sama ada orang bina ke tak bina ke apa semua sekali, dah jadi masjid. Jadi bila dah jadi masjid, tak boleh buat benda yang lain dari masjid kan. Rumah tak boleh. Rumah imam pun tak boleh. Tak boleh. Dia dah bilang ini tanah, semua ni masjid. Rumah imam tak boleh. Tandas tak boleh. Mesti luar. Semua masjid. Sebab dia dah bilang saya wakafkan tanah saya ini sebagai masjid. Keseluruhannya masjid. Tak boleh buat lain. Tapi orang kata macam mana? Ini bila kita bina masjid, mesti ada tandas. Tempat air semayang boleh. Tempat ambil air semayang boleh. Tempat uduk boleh. Tandas tak boleh. Sebab hukum mengatakan tak boleh buat tandas dalam masjid. Haram hukumnya. Buat tandas dalam masjid. Habis masjid-masjid semua ada tandas, itu mesti kira luar. Bukan masjid lagi. Mesti kira luar. Kalau dalam masjid, tak boleh. Katalah, ini sudah masjid. Tahu-tahu kita kata kita nak potong sini sikit, nak buat tandas lah. Haram ini masjid. Nak buat tandas kat sini. Habis kita tak ada tandas. Luar lah. Luar bukan tanah kita. Awak mesti ikhtiar. Ini tanah sudah jadi masjid. Jadi macam mana orang kata kalau begitu susahlah. Ini orang dah wakafkan tanah. Ya? Untuk masjid. Dan segala yang berhubung dengan masjid. Jadi kita kata kalau begitu, awak jangan kata aku wakafkan tanah ni keseluruhan masjid atau tanah ini aku wakafkan sebagai masjid.
Awak mesti kata aku wakafkan tanah ini untuk masjid dan segala yang berhubung dengan masjid. Bila dia dah cakap dalam sirah wakafnya dan segala yang berhubung dengan masjid, segala yang bersangkut paut dengan masjid, orang fahamlah. Tandas boleh buat, buatlah. Rumah imam boleh buat, buatlah. Jadi ada kawasan masjid, ada kawasan bukan masjid, tetapi tanahnya semua wakaf. Kalau dia kata saya nak ambil ini tanah yang bertandas ni, saya nak ambil balik, tak boleh pasal awak dah wakaf untuk masjid. Awak sudah wakaf untuk masjid. Bukan wakaf sebagai masjid, tapi wakaf untuk masjid. Ini ada masjid. Saya pergi kat depan, ada rumah kat depan, saya beli. Saya beli tu rumah, saya wakafkan rumah ni untuk masjid. Jangan wakafkan rumah tu sebagai masjid. Bila awak kata saya beli di rumah, saya wakafkan sebagai masjid, tu rumah jadi masjid. Tapi awak kata saya beli rumah ni, kemudian awak kata ini rumah wakaf untuk masjid. Ada orang boleh jual ini rumah? Tak boleh. Waris semua tak boleh ambil, tak boleh apa lagi. Pasal apa ini rumah wakaf? Wakaf apa? Wakaf untuk masjid. Apa pasal nak buat rumah? Ini sewa dia ambil bayar gaji imam masjid. Jadi itu bezanya wakaf untuk masjid dengan wakaf sebagai masjid. Jadi orang kata ini tanah kerajaan dah kasih ini semua untuk masjid. Untuk masjid lah, betul lah. Tapi kita kata masjid kita bina, madrasah kita bina, tandas kita bina, office kita bina, macam-macam kita bina, masjid pun kita bina. Jadi yang mana masjid, itu masjid. Yang mana bukan masjid, bukan masjid. Tapi untuk masjid. Sangkut paut dengan masjid. Kalau tak macam itu, susah. Ini serah tanah ni, orang bikin office, wah, untuk pentadbiran masjid. Macam mana tu? Ini tanah masjid. Yelah tanah masjid, tapi kita ni buat office untuk masjid. Pentadbiran masjid. Kalau dah kira masjid, kat situ juga masjid. Junub tak boleh, cakap-cakap bual-bual tak boleh, cak rokok tak boleh, semua tak boleh, macam-macam. Ini masjid ni, awak. Ya. Tapi kita bilang ni bukan masjid, ni office masjid. Ini tandas masjid. Tandas untuk masjid. Ini rumah imam masjid. Semua untuk masjid. Sekarang ni macam ini. Ini masjid kita ni. Katalah ini masjid. Ini bilik dah kira bukan masjid. Walaupun dia satu bangunan dengan masjid. Sebab ada orang kata kalau satu bumbung semua mesti masjid. Tidak mesti. Tidak mesti kalau satu bumbung semua masjid. Tidak mesti. Ini bukan masjid. Jadi kalau imam nak tinggal sini, anak beranak dia semua sekali boleh, dan dia perempuan, dia haid, dia junub, dia apa semua, tak ada masalah, tak ada problem. Dia bukan dalam masjid. Masjid ini dia luar masjid kira, walaupun dia punya tembok satu tembok dengan tembok masjid, tak mengapa. Macam juga zaman Nabi SAW, rumah isteri-isteri Nabi tu lekat dengan tembok masjid. Boleh mengulurkan barang dari rumah ke masjid. Itu makam Nabi SAW. Rumah Nabi tu dengan Siti Aisyah, itu makam Nabi SAW. Bukan dikira masjid. Jadi dia boleh duduk sini. Cuma kalau dia junub, dia tak boleh keluar duduk dalam sini. Tak boleh berhenti kat sini. Pasal apa? Awak junub, masuk dalam. Tapi dia kata saya nak pergi mandi depan sana, tak jalan lain. Jalan boleh. Berhenti? Tak boleh. Jadi ini masalah timbul ni kadang-kadang. Ada bina masjid. Dan bina masjid tu kemudian ada pula hall masjid, ya? Dewan masjid. Itu dewan masuk masjid ke bukan masjid? Kalau dah masuk masjid, kalau ada apa-apa syarahan ke apa, orang perempuan uzur tak boleh masuklah masjid. Oh, dia kata ini bukan masjid, dewan masjid, tak masuk hukum masjid. Bolehlah mereka masuk. Tapi masalahnya, kalau nak sembahyang pula dalam masjid tu, dalam dewan tu, mesti pula ada pintu di depan yang menghubungkan dengan masjid, dengan imam. Kalau tak ada berhubungan, dikira rumah lain dan tak sah jemaah. Ini semua jawatan kuasa masjid dan juga orang yang buat pelan-pelan masjid ini, arkitek dan semua mesti diberitahu, difahamkan kedudukan. Kita semata nak buat masjid. Jadi haram berhenti dalam masjid.
Dan haram atas orang yang haid dan nifas. Ini haid dan nifasnya ada tambahan lagi. Segala yang tersebut itu, ya, yakni haram atas dia sembahyang, tawaf, baca Quran, angkat Quran, sentuh Quran, berhenti dalam masjid, haram. Ini orang perempuan haid dan nifas. Dan ditambah lagi, ya, menyerahkan diri bagi suami, haram. Yakni tak boleh bersatu dalam masa haid dan nifas, ya. Sebab Nabi SAW melarang. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang saya harus dapat dari isteri saya yang dalam haid? Nabi kata, laka ma fawqal izar. Engkau hanya dapat apa yang di atas kain. Maknanya di luar kain, iaitu ulama mengatakan antara pusat dan lutut awak tak boleh sentuh. Lain daripada itu awak boleh sentuh isteri awak yang di dalam haid. Jadi fawqal izar itu artinya atas kain antara pusat dan lutut. Tak boleh disentuh dalam masa haid, ya. Jadi antara pusat dan lutut tak boleh. Dan si perempuan ni haram menyerahkan diri bagi suaminya. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya, tapi suaminya datang mengganggu dia, suaminya tanggung dosa dan dia mesti menolak kerana dia dalam haid. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala mengutuk perempuan yang tidak haid, dia bilang dia haid terhadap suaminya. Katalah suami nak dekat dengan dia, tapi dia kata dia uzur, padahal dia tak uzur. Berdosa tu, dikutuk. Atau sebaliknya, dia uzur, dia bilang tidak uzur. Dia tak beritahu pada suami dia uzur. Dua-dua tu dalam keadaan dikutuk. Jadi dia mesti beritahu, ya. Kerana haram berjima dalam masa itu. Dan bergurau antara pusat dan lututnya. Yakni bergurau senda ataupun membuat sesuatu yang boleh menimbulkan nafsu syahwat antara pusat dan lutut. Itu haram. Sebab Nabi SAW menyebut kamu hanya dapat antara atas kain, yakni antara pusat dan lutut tak boleh disentuh. Lebih dari itu, lain daripada itu boleh, ya. Dahulu daripada putusnya, ya, sebelum putus tak boleh. Tapi kalau sudah putus pun tak boleh juga. Yakni haidnya sudah habis, tapi dia belum mandi, tak boleh. Dah berhenti haid. Tetapi si suami nak bersatu, dia belum mandi, haram hukum. Dan di sini disebut juga pengulu untuk pengulu, ini hamba saya lah. Dulu hamba saya perempuan, pengulu boleh pakai, boleh bersatu dengan hambanya itu, ya. Ini jangan dipahamkan pengulu untuk pengulu mana-mana yang kat kampung-kampung ni. Ini kacau, ya. Ini pengulu maknanya tuan hamba, tuan hamba. Sekarang dah tak ada lagi lah, zaman dulu ada, ya. Tuan itu ada punya hamba-hamba jariah-jariahnya. Dia nak bersatu dengan jariahnya, tak boleh dia bersatu kalau jariahnya mesti dalam haid, ya. Sampai jariahnya itu mandi. Dan kalau ditakdirkan dia ada isteri tapi bukan Islam, ini atas dasar mengikut hukum, kalau cukup syarat lah satu orang laki-laki Islam kahwin dengan perempuan Nasraniyah misalnya, ya, kahwin dengan perempuan ahli kitab. Hukumnya ada, tapi cukup syarat ke tidak itu lain kita. Kata lainnya orang betul-betul cukup syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam kitab, dia kahwin dengan perempuan Nasraniyah. Perempuan Nasraniyah ni uzur, haid, dia tak boleh dekat. Kalau dalam agama Nasrani, si suami makin rapat dengan isteri dalam masa haid. Itu agama Nasrani. Agama Yahudi pula, isteri haid, satu pinggan pun tak boleh pegang. Masak tak boleh, semua tak boleh, tersingkir perempuan haid kalau dalam agama Yahudi. Terus tak boleh sentuh satu barang. Tapi dalam agama Islam pertengahan. Masak boleh, semua boleh, itu ini semua boleh. Cuma bersatu aja tak boleh. Itu dalam Islam. Yang lain semua boleh. Itu sebab Nabi SAW kata, bila Nabi minta serban dia, ya, Nabi minta serbannya, Nabi dalam masjid, Siti Aisyah dalam masjid, dalam rumah, Nabi minta ulur serban. Siti Aisyah kata, saya ni uzur. Maknanya Siti Aisyah fahamkan kalau uzur ni mengulurkan barang dari tingkap pun tak boleh sampai ke masjid. Ya? Bila Siti Aisyah cakap saya uzur, Nabi jawab, uzur kau bukan kat tangan, kata Nabi SAW. Itu jawab Nabi SAW. Uzur kau bukan di
tangan. Jadi kau mengulur barang ke masjid ke apa ke, tak ada masalah. Itu uzur di tempat lain dan sebagainya. Jadi itu keterangannya. Jadi katalah ini orang, isteri dia Nasrani. Kalau hukum agama Nasrani tak ada apa. Tapi kita hukum Islam tak boleh. Baik. Perempuan ini sudah putus haid. Maknanya sudah berhenti haid dah habis. Perempuan ini, nak kira kan kalau dia agama Nasrani, dia tak wajib mandi lah. Dia tak wajib mandi. Saya bukan Muslim. Tapi, dalam hal yang macam ini, dia wajib mandi untuk membolehkan suaminya. Satu. Disuruh dia. Dia mesti patuh dalam perkara. Dia mandi. Ajarkan dia niat. Walaupun niat masa kahwin tak sah. Tapi ini untuk suami. Untuk suami. Jadi suami tak boleh bersatu dengan isteri kalau ditakdirkan isterinya bukan Islam. Tapi hanya boleh Nasrani, Yahudi sajalah kan. Tapi kalau perempuan berjusi ni semua tak sah nikah dia. Nikah itu hanya sah pada ahli kitab dengan cukup syarat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itulah yang diharamkan lagi ya. Bagi suaminya atau menyerahkan dirinya bagi suaminya atau penghulunya dijimaknya. Dan menggurau antara pusat dan lutut dahulu daripada putus. Dan mandi dengan niat angkat hadas. Ya. Maknanya dahulu daripada putusnya dan mandi. Dia mesti ada satu ayat lagi ditambah. Dahulu daripada putusnya dan mandi dengan setelah putusnya, setelah putusnya mandi dengan niat angkat hadas. Yakni setelah bersih daripada haid, dia mandi dengan niat angkat hadas barulah boleh. Kalau sebelum itu tidak boleh. Dan ada lagi satu yang dilarang tapi tak disebut di sini. Orang haid tak boleh puasa. Mana? Di mana? Dan puasa ya sebelum itu. Dan puasa. Puasa tak boleh betul. Sebelum daripada putusnya. Dan menyerahkan diri. Puasa tak boleh. Cuma dalam masalah puasa ni ada satu masalah. Katalah dia sudah yakin darahnya dah bersih, maknanya tak ada darah lagi. Tapi setakat dia belum mandi malam tu, dia nak niat dulu. Sebelum dia mandi, boleh dia niat. Dah bersih. Tapi dia hanya nak mandi waktu subuh. Misalnya. Dia niat nawaitu shawmadin ala ifadhi Ramadan di sanatillah ta'ala untuk puasa besok. Dia mandi kemudian lepas itu tak mengapa. Ya. Cuma masalah isyak dia mesti kena hukum sembahyang isyak, qada isyak. Kalau dia ada masa lagi untuk dia isyak itu, boleh dia mandi, boleh dia sembahyang isyak, dia wajib mandi walau malam sekalipun. Ini kalau dia tak sadar atau apa, itu nasiblah. Cukup sampai sini saya kira, iaitu selesai berkenaan dengan perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid, orang hadas besar dan hadas kecil. Ada apa-apa perkara nak ditanya, boleh tanya. Ya. Minggu lepas Ustaz beritahu tiga perkara. Islam, iman dan ihsan. Ya. Apa itu ihsan Ustaz? Ihsan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dikatakan ihsan itu ialah hendaklah kau menyembah kepada Allah Taala seolah-olah kau melihat kepadanya, dan kalau kau tak melihat kepadanya, dia melihat kepada engkau. Jadi inilah semua perkara yang berhubung dengan tasawuf. Jadi maknanya kita melihat pada Tuhan itu memang kita tak dapat melihat. Tetapi ada orang-orang yang dapat melihat kepada Allah Ta'ala dengan mata hati mereka dan sebagainya. Dan berarti mereka bila berdiri menghadap Allah Ta'ala, seolah-olah mereka melihat dan mereka fana dari dunia. Mereka hilang perasaan dari dunia dan bergantung kepada Allah Ta'ala terus. Ini ada orang-orangnya. Itulah maksud melihat kepada Allah. Sebagaimana banyak cerita-cerita, ada orang-orang yang sembahyang dalam masjid, roboh masjid, tiang-tiang masjid tu roboh, dia pun tak sadar lagi. Ini ada. Ya, ini sudah sabit cerita para awliya Allah salihin. Bila dia masuk beribadah pada Allah Ta'ala tu, dia hilang dari dunia. Hanya jasadnya saja dalam dunia, tapi rohnya sudah menghadap pada Allah Ta'ala. Asyik dia dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi kita tak sampai derajat itu. Kalau tak sampai derajat itu, adalah derajat kedua. Kalau kita tak nampak pada Allah Ta'ala, kita mesti selalu ingat Tuhan nampak aku. Tuhan bukan saja nampak zahir, nampak batin, tahu hati aku. Aku mesti menghadap pada Allah betul-betul. Ini dah ada ihsan lah. Tapi yang tak guna itu, orang yang sembahyang dia memang tak nampak Tuhan. Dia tak ingat pun Tuhan nampak dia. Dia fikirkan manusia, dia riak, dia ujub macam-macam. Ini masalah.
Itulah keterangannya. Bukan makna ihsan buat baik, Ustaz. Tidak. Ihsan buat baik lain. Ada dua makna. Ada ihsan buat baik. Ini ihsan dari segi istilah hukum tasawuf. Ini pun buat baik juga, tapi buat baik dalam ibadah, memperbaiki ibadah. Tapi ihsan buat baik pada orang tu lain maknalah. Menolong orang, bantu orang tu ihsan jugalah, buat ihsan. Ada satu hadis lain lagi, Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah Ta'ala menuliskan mesti ihsan dalam semua benda, semua perkara. Sampaikan kalau kamu nak membunuh pun mesti ihsan. Menyembelih mesti ihsan. Membunuh ihsan, macam mana membunuh ihsan? Kalau awak terpaksa bunuh, bunuh apa? Sama ada bunuh musuh dalam perang, bunuh dengan cara yang baik. Maknanya sekali pukul mematikan. Atau kalau kita pukul berapa kali pun tak kisah. Tapi kalau dia sudah hampir mati atau sudah mati, jangan kita korek mata dia, jangan kita kecincang-cincang dia. Itu tidak ada ihsan. Haram hukumnya. Dan kalau kita nak sembelih, kita mesti ihsan. Macam mana sembelih dengan ihsan? Mengikut hukum syarak. Tajamkan pisau, jangan siksa binatang. Inilah ihsan. Jadi ihsan ini dalam semua perkara. Dan yang paling tinggi ihsan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi ada grade-grade dekat ihsan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Sa'i tidak syarat berwuduk. Ada dalam hukum kita kalau tak ada wuduk pun boleh sa'i. Cuma tawaf saja. Dan sembahyang. Jadi lepas tawaf nak sembahyang. Sembahyang yang lepas tawaf tu mengikut tawaf. Kalau awak dah taklid sudah. Tapi kalau lepas awak habis tawaf, wuduk awak batal, awak boleh sa'i. Boleh sa'i. Tak ada masalah. Cuma sa'i tak boleh dibuat sebelum atau sebelum tawaf. Dan tawaf sa'i ini hanya mengikut tawaf haji atau tawaf umrah. Tapi kalau awak masuk Masjidil Haram, awak tawaf sunat biasa, jangan pergi sa'i lepas itu. Tak ada sa'i sunat. Tawaf sunat ada, sa'i sunat tak ada. Ada orang tak faham, dia sa'i. Tak ada perintah sa'i sunat. Jadi sa'i hanya mengikut tawaf. Tawaf apa? Tawaf rukun, tawaf umrah atau tawaf haji. Dua tawaf. Itu saja. Ya, ada lain-lain pertanyaan lagi. Kalau tak ada, biar saya jawab soalan-soalan yang ada pada saya ini. Ini satu soalan, ya. Saya ingin tahu batal atau tidak air sembahyang seseorang itu jika bersentuh dengan cucu tiri. Jadi anak tiri, cucu tiri, tidak batal. Jadi anak tiri punya anak, jadi cucu tiri pada awak, tak batal awak sentuh dengan. Ya. Jadi maknanya dikira dengan macam mahram. Ini soalan. Dan soalan seterusnya, saya jawab soalan-soalan yang lama dulu, yang baru ini kita tinggalkan dulu lah. Apa hukum seorang lelaki, ya, atau perempuan Islam menjual dagangannya di waktu antara khutbah dan sembahyang hari Jumaat? Ya. Orang laki-laki yang wajib Jumaat dah terang haram, ya. Sebab firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, hendaklah cepat-cepat kamu pergi mengerjakan sembahyang itu dan tinggalkan jual beli. Jadi ulama mengatakan siapa yang berjual beli di waktu sudah bang yang kedua, khatib dah naik atas mimbar. Bang saja bang yang kedua, khatib dah naik atas mimbar orang bang, siapa yang berjual beli, berniaga dan sebagainya di masa itu hukumnya haram. Dan begitu juga orang-orang yang bising di tempat kerja dan sebagainya. Di saat itu mestilah hendaknya sudah bersedia untuk pergi ke masjid. Dan tidak mengapa kalau dia dalam perjalanan atau apa. Tapi kalau dia mesti leka dengan jual beli dan pekerjaan, sudah haram atas dia. Tapi masalahnya timbul orang perempuan.
Katalah orang perempuan yang terus bekerja atau orang perempuan yang terus berniaga atau apa dalam saat ini, jadi oleh sebab orang perempuan tidak diwajibkan Jumaat, tidak ada haram atas mereka. Sebab muktamad dalam mazhab kita orang perempuan sunat pergi sembahyang Jumaat. Jadi kalau masa Jumaat katalah orang-orang semua tutup kedai, tapi ada orang perempuan yang jaga kedai itu, tak mengapa, atau dia duduk dalam kedai itu. Cuma satu masalah mungkin kita perhatikan di sana, iaitu kalau tak nampak syiar Jumaat tu, misalnya kedai-kedai terbuka, tak dengan ada orang perempuan jual, ada orang laki-laki datang beli apa semua, haramlah juga. Sebab itu dikira syiar. Syiar tu maknanya pada saat Jumaat tu biarlah tutup semua sekali, jadi pergilah mengerjakan Jumaat. Jadi kalau tidak menghormati syiar Islam ini pun satu dosa juga. Jadi itu kita jaga. Tapi kalau setakat perempuan itu duduk di dalam menjaga atau apa, atau perempuan di pejabat, semua keluar pergi Jumaat, tapi dia duduk dalam pejabat, dia sembahyang zuhur di pejabat dan sebagainya, tak mengapa. Tak ada apa-apa salah. Dan apa hukumnya seorang perempuan Islam membeli sesuatu barang daripada orang kafir di waktu tersebut? Jawabnya tidak ada apa-apa. Sebab orang kafir tidak terikat dengan undang-undang itu. Dan orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Pada hari Jumaat, adakah kita melakukan sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat dengan 2 salam dan ba'diyah 4 rakaat dengan 2 salam dengan niat qabliyah Jumaat dan ba'diyah Jumaat seperti kita lakukan qabliyah dan ba'diyah Zuhur? Jawabnya ya. Qabliyah Jumaat tu qiyas dengan Zuhur. Itu mazhab kita Syafi'i. Qabliyah Jumaat qiyas dengan Zuhur. Itu muktamad dalam mazhab kita. Walaupun diorang ada pendapat, banyak orang pendapat tak ada qabliyah Jumaat, katanya begitu begini. Sebab ada alasan, ada dalil mereka bahawa Nabi SAW tidak warid ada sembahyang apa-apa sebelum Jumaat. Sebab Nabi keluar dari biliknya terus naik ke mimbar. Itu memang sunnah Nabi. Keluar dari bilik terus naik ke mimbar dan khutbah. Di masa itu tidak ada sembahyang apa-apa lagi. Tetapi di sana ada satu hadis Nabi mengatakan, bila kamu datang Jumaat, kamu sembahyanglah apa yang kamu boleh sembahyang Jumaat. Jadi ulama mengatakan bila sudah masuk waktu Zuhur, bolehlah sembahyang qabliyah Jumaat. Sebab kita sekarang ada 2 bank. Satu bank masuk waktu, satu bank kerana khatib dah naik ke mimbar. Itu bank yang asal itu. Bank ini dah masuk waktu. Jadi dah masuk waktu, kita buat qabliyah, tak mengapa. Dalam mazhab kita Syafi'i, ya. 4 rakaat ke 2 rakaat ke, dan nak sembahyang lebih pun boleh kerana ada hadis mengatakan berapa banyak kamu nak sembahyang, sembahyanglah menunggukan khatib naik ke mimbar. Sembahyang. Itu memang disunatkan. Amma ba'diyahnya memang ada warid dari Nabi SAW 4 rakaat. Ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Ini warid dari Nabi SAW. Nak dibuat 2-2 pun boleh, nak dibuat 4 sekaligus pun boleh. Ba'diyah Jumaat. Ba'diyah lepas Jumaat. 4 rakaat itu sabit dari Nabi SAW. Jadi itu pula, kalau buat 2-2, satu tahiyat. Kalau buat 4 sekali, 1 tahiyat di akhir. Jadi 1 bangun, 2 bangun, 3 bangun, 4 pun, 4 baru duduk. Dan habiskan tahiyat. Tidak duduk 2 rakaat tahiyat awal. Tapi kalau buat 2-2 macam biasa. Adakah haram menjual atau membeli sesebuah kitab atau kalender di dalam masjid yang diusahakan oleh masjid tersebut untuk faedah masjid itu juga? Jawabnya, dalam masjid tak boleh jual beli. Ada hadis Nabi SAW melarang. Jauhkan masjid-masjid kamu daripada anak-anak kecil kamu. Jauhkan anak-anak kecil kamu dari masjid-masjid kamu. Anak-anak kecil tu maknanya yang belum tahu membezakan. Yang mungkin dia nak kecil, dia kecil. Ya, dan sebagainya. Budak kecil. Dia tak salah, tapi kita mesti jaga. Jauhkan dia dari masjid. Jauhkan dari masjid kamu anak-anak kecil kamu yang belum tahu membezakan maksudnya. Orang gila kamu, jual beli kamu, menjerit-jerit kamu, bertengkar-tengkar kamu, mengangkat-angkat senjata kamu. Ini ada beberapa perkara yang dilarang. Mencari barang hilang kamu. Mencari barang hilang macam mana? Menjerit. Tuan-tuan, siapa ada jumpa sampai barang hilang kat dalam masjid ni? Haram kat dalam masjid. Pergi kat luar. Dan di sini timbul lagi hukum masjid. Dekat mana kat luar? Pergi kawasan yang bukan masjid. Kat pintu masjid. Dekat ofis. Kat pejabat. Kat mana-mana. Tengah-tengah tempat orang sembahyang tu dia menjerit kat situ tak boleh. Jadi termasuklah
Ya, jual beli dalam hadis Nabi SAW. Jadi nak jual barang semua luar lah. Luar tu maksudnya mana sempadan yang bukan masjid lagi. Dekat pejabat, dekat tangga. Boleh. Kawasan tak? Jangan dalam masjid. Ya, ya. Kenapa waktu jemaah orang bank mula-mula luar, belakang orang bank kedua dalam masjid? Yang sebenarnya bank yang pertama tu di luar tu, kalau Masjid Sultan misalnya, dia mikrofon tu untuk luar. Untuk luar. Ya. Jadi dia pakai mikrofon yang di dalam tu, di luar tu untuk semua orang luar dengar. Amma khutbah yang bank yang kedua memang sunatnya di depan khatib. Itu sunat. Khatib yang naik depan dia. Itu memang amalan Nabi SAW. Nabi suruh di bawah. Jadi depan mimbar. Jadi itu untuk dalam masjid. Jadi kalau yang kedua tu dibangkan di jauh, luar, jauh, kurang fadilah. Depan mimbar. Jadi itu apa? Masalah ni tadi ya. Jual beli dalam masjid hukumnya haram. Ini jual beli dengan akad lah. Akad aku jual barang ni, aku beli misalnya dia lepas sembahyang dia pun buka dia punya bentang, dia punya apa, tahu apa-apa kitab ke punya atar ke semua orang lepas sembahyang dan salam beli kat situ, haram hukum. Betul tu. Tapi jual belinya sah. Tapi kalau dia cakap saja macam mana, dia kata tuan-tuan saya ada jual barang kat luar, nanti siapa-siapa nak beli boleh lah. Itu tak ada mengapa. Dia tak jual kat dalam, cuma dia cakap iklan. Ini faedah untuk masjid ke untuk orang tu sendiri tak jadi masalah. Asal dia jual di luar masjid. Bukan mesti pula faedah untuk masjid saja. Kalau dia nak jual barang dia sendiri untuk faedah dia di luar masjid boleh. Cuma kalau dia mengganggu dengan syarat minta izin lah daripada, ini peraturan lah. Beritahu saya ada nak jual barang sikit kat sini, barang saya punya, tak ada apa-apa untuk masjid lah. Kalau diizinkan, sila. Tak ada masalah. Ini dia minta terangkan makna. Makna nama. Ada Syazrina, ada Tasha. Ini bukan perkataan Arab. Dan bukan perkataan Melayu. Saya tak tahu maknanya. Sebab kita ni pakai nama-nama ni sedap bunyi je. Ya, bunyi fancy saja dah bagus lah. Perkataan makna tak ada pun tak apalah. Ya, jadi ini tak ada makna. Tasha saya tak tahu apa makna. Syazrina pun tak. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada apa-apa berkenaan dengan nama ni nanti kemudian lah, ya. Ini ada lagi kat belakang ni. Jadi ini kita jawab kemudian insya-Allah. Cukup sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al al-qutri unsa wa dhakar. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرى والحمد لله رب العالمين.